Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dan inayah daripada Allah dapat kita berkumpul pada pagi ini untuk kita menyambung bacaan kitab kita, iaitu kitab Zadul Ma'ad yang dikarang oleh Al-Allamah Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dan pada kuliah lepas kita telah berbincang berkenaan dengan masalah bentuk-bentuk solat witir yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ada yang 3 rakaat, ada yang 5 rakaat, ada yang 7 rakaat, ada yang 9 rakaat, ada yang 11 rakaat. Ada yang Nabi buat 2, ada yang Nabi buat 3 sekaligus, ada yang Nabi buat 5 sekaligus, ada yang Nabi buat 7 sekaligus, ada 9 sekaligus dan 11 sekaligus. Dan kita juga telah berbincang berkenaan dengan 2 rakaat selepas Qiyamul Lail Nabi SAW. Dan juga kita telah bincang berkenaan dengan bacaan-bacaan yang dibacakan oleh Nabi SAW. Maka hari ini kita masuk pula bab seterusnya, iaitu 2 rakaat sesudah witir. Betul tak? Rakaatain ba'dal witir. Waqad sabata, dia kata sesungguhnya dinukil melalui jalur yang sahih. Sabata, bahawa terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat sesudah witir dalam posisi duduk. Ini dalil bahawa tidak semestinya lepas salat witir tak boleh lagi dah salat. Betul tak? Banyak orang tanya, ustaz, dah salat witir ke malam, saya dah salat witir malam tadi dengan imam, kemudian pagi ada sekali lagi Qiyamul Lail, maka saya nak buat, ustaz, nak salat witir lagi ke? Kita tak perlu lagi salat witir. Sebab Nabi kata la witran fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Habis itu, ustaz, macam nak kena tutup ke? Dah buat 3 malam tadi, kita buat 1 rakaat untuk tutup yang 3 atas tadi. Maka kita tidak ada dalil daripada Nabi SAW kita mendirikan 1 rakaat saja. Solat apa yang 1 rakaat? Solat witir. Tak adalah Nabi kata, tak ada dalil daripada Nabi SAW bahawa Nabi buat 1 rakaat untuk menutup yang malam dengan solat. Tidak ada. Jadi, ustaz, macam mana kalau saya nak solat juga bersama dengan imam pada waktu malam? Lepas tu pada waktu solat tarawih tu. Sebab Nabi, sebab ustaz kata Nabi SAW telah bersabda, siapa yang salat bersama dengan imam, kutiba lahu qiyamul lailah. Man qama ma'al imam hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul lailah. Maka siapa yang bersama dengan imam solat tarawih sehingga imam bersurai, maka ditulis baginya pahala bersolat sepanjang malam. Jadi saya nak solat juga witir pada akhirnya, kerana Nabi kata ij'alu akhira salatikumul witra. Nabi kata jadikan akhir solat kamu witir. Kita nak buat, ustaz, apa yang kita boleh buat? Kita nak solat juga, kita tak nak bersurai dengan imam, tapi pada masa yang sama kita nak juga solat witir di akhir. Mana nak buat tu? Buat kat rumah, rugi dah, tak dapat sembahyang dengan imam. Dan kedua, solat tarawih sunnah di masjid. Disunahkan buat di masjid berjemaah. Digalakkan kita berjemaah. Untuk para ulama kita tak ada solat malam yang digalakkan berjemaah melainkan solat tarawih. Boleh. Di rumah. Di rumah. Maka kuranglah baginya ganjaran ganjaran yang di masjid tu. Bila kata bersama dengan imam, masa imam di masjid, masa imam di masjid,
Apa nak buat? Imam sembahyang witir 3 rakaat. Apa nak buat? Bagi jadi 5 pula. Tak, nanti baliklah. Dia tutup. Tutup lagi. Ada tutup juga. Ada tutup juga. Kita nak tutup buka. Nampak macam mana? Caranya adalah ada sebagian ulama' mencadangkan macam ni. Ketika imam tu sembahyang witir itu, kita bangun, sambung satu lagi rakaat. Maksudnya imam sembahyang witir, kita teruskan lagi sembahyang malam. Kan kita kata solat tarawih yang rajih, yang pendapat yang kuat adalah dia yang kita kata 8, tapi kita kata yang terpilih juga jumhur ulama mengatakan bahawa dia tidak ada had yang tertentu rakaat tu. Jadi bila imam bangun sembahyang witir, kita tak niat sembahyang witir, kita niat sembahyang malam lagi, solat sunat lagi 2 rakaat lagi. Lepas tu imam bangun lagi 1 rakaat, kita bangun lagi 2 juga. Cuma bila imam bagi salam, kita jangan salam dengan dia. Jadi kita telah mendapat ganjaran bersama dengan imam, sehingga imam bersurah. Tafadhal. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang sekali lagi. Tak faham ya? Nak melukis ni, masa kecil saya tengok gambar ni. Itulah yang tadika semua melukis ya. Imam sembahyang 20 rakaat. Tak boleh ambil kamera pun tak apa Masukkan dia sembahyang. Tak payah Zul, tak payah. Berlari Zul, kesian dia. Tak payah ini. Ini sembahyang tarawih 20 kan. Kita buat 23 kan? Ke 21? 23 lah kan? 23. Masa sembahyang imam bangun untuk niat sembahyang witir 2 ke 1 ni, kita niat sembahyang sunat malam, qiyam. Lepas tu kita bangkit lagi, masa imam bangkit satu lagi, kita pun sembahyang 2. Jadi bila imam bagi salam berakaat pertama, kita bangkitlah untuk rakaat yang kedua. Faham dah lah lukis dah ni? Kau nak lukis gambar? Kita tak buat witir lah Ustaz. Imam buat witir, tapi kita tak buat imam buat witir, kita tak buat witir. Itu maksud dia. Ya, apa dia? Silakan. Jangan tanya orang sebelah pun lebih kurang ni, faham tak? Yang lepas ni, imam tu dalam masa rakaat tu bangun buat 2. Ya. Lepas tu Lepas bila bangun malam, sekali lagi, bolehlah kita buat witir yang terakhir tu. Last tu bolehlah kita buat witir. Jadi kita telah membuat apa yang Nabi kata apa, jadikanlah solat terakhir kamu adalah solat witir. Kan tak buat langsung. Tak buat macam mana? Tak buat witir. Bila qiyam sekali lagi tak buat witir pun tak ada masalah. Kan kita kata hadis ini dalil bahawa tidak ada larangan untuk bersolat selepas solat witir. Ini pendapat jumhur ulama. Tak ada ulama kata haram lepas solat witir. Tak ada ulama kata makruh pun. Tak ada ulama yang kata makruh sekalipun yang kata solat sunat lepas solat witir. Cuma galakkan Nabi kata jadikan yang terakhir tu solat witir. Faham ke? okey, dah selepas itu kita bangun, kita sebelum buat solat witir, kita boleh buat sunat lagi tak berapa rakaat? Boleh berapa rakaat pun, 40, 80, 100. So just akhirkan dengan Yes, sebab saya ambil pendapat jumhur mengatakan tidak ada bilangan yang tertentu dalam menentukan. Bukankah Nabi dah solat witir, kemudian Nabi bangkit lagi 2 rakaat? Masa kalau Nabi dah sembahyang 11 dan sembahyang 13, Nabi bangkit lagi 2 rakaat. Maksudnya tidak ada, maksudnya Nabi seolah nak bagi tahu kita tak ada lagi halangan untuk sembahyang sunat lagi. Cuma kalau nak buat 11, tak ada masalah, itu afdal. Cuma kata tidak ada halangan. Dia kata afdal 11, tapi tidak ada halangan untuk buat lebih daripada itu. Sebab apa? Nabi SAW baca panjang. Ini bincang sebelum ni kan, Nabi baca panjang dalam qiyam. Jadi relevan dah lah 11 rakaat tu. 8 lah kita tahu, ataupun 10 yang Nabi baca yang panjang tu relevan lah, sebab Nabi memang baca panjang. Kita yang sembahyang 8 rakaat, kalau baca 2 muka surat macam Al-Khadim tu 1 jam setengah juga. Bayangkan kalau Nabi SAW baca 4 muka surat, 5 muka surat, 7 muka surat satu harakat, darab 7 1 rakaat. 1 rakaat
Allah musta'an. Okay? Satu rakaat. Satu rakaat. Darabkan 7 jam. Tapi Nabi baca mungkin laju kot ataupun, dan Nabi baca dengan tertil. Baca orang hafaz Quran. Baca orang hafaz Quran. Bukanlah baca orang Qori kat Musabaqah tu. Dia baca tertil lah, biasa. Bacaan biasa, yang berhenti pada setiap ayat yang kita akan tengok sunnahnya nanti. Kasih dalil bahawa Nabi baca panjang walaupun 8 rakaat memang sesuai, kena 8 rakaat. Lepas tu bila kita dengar kisah-kisah sebagian wali sebanyak 1000 rakaat satu malam, kita rasa pelik. Kita rasa pelik. Macam mana dia baca 1000 rakaat? Tengah baca Al-Quran ni kan tak ikut sunnah dah. Dan Nabi melarang kita membaca Quran dengan cepat. Nanti kita akan tengok nanti dalam bab ni, dalam kitab ni. Dia melarang kita ajalah bersegera, kerana bila bersegera baca Al-Quran menyebabkan dia kurang bertadabbur, kurang mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Okey. Jadi soalan ni, kalau kita dah habis sebelum witir, kita bangun, kita solat berapa rakaat pun boleh, kita witir. Katalah kita dah witir dulu, ikut imam, kita dah tutup. Kira ada witir lah. Dah witir, jangan cakap tutup. Kita dah witir. Dah witir. Kita bangun nak solat, berapa rakaat kita boleh buat? Berapa pun boleh. Kita tidak ada had yang tertentu. Yes. Itu pendapat jumhur ulama. Majoriti ulama mengatakan bahawa tidak ada had tertentu dalam solat witir. Ya, afdal memang last sekali. Nabi kata ij'al akhira ij'alu, jadikanlah akhira salatikumul lail, jadikan akhir solat malam kamu dengan al-witr, dengan witir. Tak dinafikan. Itu yang paling afdal. Cuma tak boleh witir 2 kali, sebab Nabi kata la witran fil lail. Apalah hadis tu? La witran fil lail. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Witrun witrani. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Faham ke? Selesai masalah ni? Puan Awayah okey? Baru sampai. Nasiblah. Okey. Terkadang pula beliau sallallahu alaihi wasallam membaca pada kedua rakaat itu sambil duduk. Apabila hendak rukuk, beliau pun sallallahu alaihi wasallam berdiri lalu rukuk. Dalam solat sunat boleh duduk. Dalil bahawa dalam solat sunat bila penat boleh duduk. Jadi kita letak kursi belakang, kita semayang dekat Mekah. Penat tu duduk kejap. Bila nak rukuk, berdiri balik rukuk. Sebab dia mampu rukuk dengan cara yang betul. Jadi dia kena berdiri rukuk balik. Cuma masa solat tu dia tak larat, dia duduk sekejap. Sebab imam baca lama. Boleh tak? Boleh. Kalau tak boleh takkan Nabi buat. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Salamah, ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjawab, beliau sallallahu alaihi wasallam biasa salat 13 rakaat. Beliau salat 8 rakaat, kemudian witir, kemudian beliau salat 2 rakaat dalam posisi duduk. Nampak? 8 rakaat, witir 3 rakaat, lagi 2 rakaat. Jadi 13. Apabila hendak rukuk, maka beliau berdiri lalu rukuk. Kemudian beliau salat 2 rakaat antara azan dan iqamah salat subuh. Faham? Jelas makna ni kan? Dan sementara dalam Al-Musnad dari Ummu Salamah bahawa Nabi SAW biasa salat sesudah witir 2 rakaat yang ringkas, sementara beliau dalam keadaan duduk. Ini kita kata tadi kan dalam kuliah lepas, iaitu seolah-olah itu solat sunat penutup lah, kita kata penutup bagi solat malam. Sebagaimana solat sunat maghrib, ba'diyah maghrib, penutup bagi solat siang. At-Tirmidzi berkata, dinukil serupa dengan ini dari Aisyah, Abu Umamah dan sejumlah sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut juga dalam Al-Musnad dari Abu Umamah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa solat 2 rakaat sesudah witir, sementara beliau dalam posisi duduk. Beliau membaca pada rakaat kedua itu idza zulzilatil ardu zilzalaha dan qul ya ayyuhal kafirun, senada dengan dinukil Ad-Darqutni dari hadis Anas radhiyallahu anhu. Perkara ini dianggap muskil, dianggap bertentangan, dianggap macam confused oleh sebagian orang. Mereka mengira bertentangan dengan sabda Nabi. Nampak? Beliau SAW, jadikanlah akhir salat kamu di waktu malam witir.
Bukankah akhir tu solat witir, kenapa Nabi solat lagi 2 rakaat? Imam Malik mengingkari 2 rakaat sesudah witir. Imam Malik tak setuju. Tak setuju tu bukan tak setuju dengan Nabi, tak setuju dengan riwayat tersebut. Sebab kita ingat zaman Imam Malik, Sahih Bukhari tak ada lagi, Sahih Muslim tak ada lagi. Jangan buat loya buruk apa yang Imam Malik ni tak percaya dengan Sahih Bukhari. Jangan buat komen bodoh macam tu. Imam Bukhari tak ada lagi, Sahih Bukhari tak ada, Sahih Muslim lagi tak ada, Kitab Sittah tak ada lagi Imam Malik. Sebab tu Imam Syafi'i kata apa? As-sahhul kutub, kitab yang paling sahih sekali dalam dunia ialah Muwatta Malik. Sebab Imam Syafi'i tak jumpa lagi Sahih Al-Bukhari. Ingat tu. Imam Malik beringkari 2 rakaat sesudah witir. Sementara Imam Ahmad berkata, aku tidak mengerjakannya tetapi tidak melarang orang melakukannya. Beliau berkata pula, Imam Malik mengingkarinya. Lalu sekelompok ulama berkata, hanya sahaja Nabi SAW melakukan 2 rakaat ini untuk menjelaskan bolehnya solat sesudah witir, dan mengerjakannya tidak memutuskan ibadah nafilah. Nampak? Cantik. Jadi kalau kita kata yang mana afdal? Afdal witir lah sekali. Boleh tak buat 2? Boleh. Itu saya kata tadi, banyak kali saya sebut dah. Witir last sekali afdal. Tapi kalau nak solat lagi lepas tu, boleh. Contoh juga, nak sembahyang lebih pada 11 rakaat, boleh tak? Boleh. Tapi afdal 11. Kan faham cerita tu, mudah. Itu Imam Syafi'i kata yang sama juga. Aku suka sembahyang 11 rakaat. Tapi kalau nak baca pendek sikit, nak buat 20 pun boleh, kata Imam Syafi'i. Atas dasar itulah kita kata tak boleh nak larang orang buat 20. Walaupun kita tahu sebagai asatizah kita dia berkeras dengan pendapat 11 rakaat. Sebagaimana Syekh Albani rahimahullahu ta'ala juga berkeras dalam masalah 11 rakaat, tanpa menafikan pendapat Syekh Albani rahimahullah, dan dia juga imam daripada imam-imam hadis pada zaman ni, dan kita hormati pendapat dia. Namun pendapat yang kami pilih, pendapat yang saya pilih, dan Ustaz Adli pilih dalam masalah ini, dan walaupun ustaz-ustaz kita ambil pendapat jumhur ulama, daripada Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan semuanya berpendapat bahawa boleh buat sebelum pada 11 rakaat. Boleh. Namun kalau tanya afdal, 11. Hanya saja Nabi SAW melakukan 2 rakaat ini untuk menjelaskan bolehnya salat sesudah witir dan mengerjakan yang tidak memutuskan ibadah nafilah. Kelompok ini memahami sabda Nabi. Jadi kalau boleh buat, macam mana nak faham hadis Nabi kata, jadikanlah yang terakhir tadi, jadikanlah akhir salat kalian di waktu witir di waktu malam witir dalam konteks mustahab, disukai. Sedangkan solat 2 rakaat sesudahnya dalam konteks jawaz. Yang ini boleh, jaiz, boleh. Namun pandangan lebih tepat dikatakan 2 rakaat ini menempati posisi sunat untuk menyempurnakan witir. Ini Ibn Qayyim punya pendapat lah. Sebab witir adalah ibadah tersendiri, khususnya bagi mereka yang mewajibkannya. Siapa yang wajibkan? Mazhab Hanafi. Majoriti ulama kata tak wajib. Majoriti ulama kata dia sunat muakkad. Ya, solat witir mazhab Hanafi bersendirian dalam masalah ni. Dia kata wajib solat witir. Walaupun majoriti ulama mengatakan dia sunat muakkad. Namun jangan ditinggalkan selalu. Seperti kata Imam Ahmad, siapa yang selalu meninggalkan solat witir tak boleh jadi saksi. Siapa selalu tinggalkan solat witir, dia tak boleh jadi saksi. Bismillah. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Bismillah. Maka kedua rakaat itu sama seperti sunat sesudah maghrib, bagi solat maghrib yang merupakan witir siang. Nampak? Yang selepas ke sebelum maghrib? Selepas. Witir siang lepas. Selepas. Saksi mana? Saksi mahkamah, saksi nikah, sah. Kau tak sembahyang witir, tak boleh cakap sah. Orang lain. Kalau orang tak ada ilmu, dia jadi dia saksi. Dia kelimbang. Tak ada ilmu maksudnya? Jadi saksi kan? Tak, itu Imam Ahmad yang berdapat. Imam Syafi'i kata tak macam tu. Imam Syafi'i masih lagi letakkan dia sembahyang sunat. Imam Ahmad yang kata kalau sentiasa meninggalkan solat witir, maka tak boleh jadi saksi. Imam Syafi'i tak kata macam tu.
Orang tutup dulu kata. Kalau anak dia tak ni dia kata jangan. Sebab tu lah orang Melayu, alhamdulillah, bab tu dia tengok orang yang warak sikit untuk jadi saksi. Dia tak main ambil tepi-tepi jalan tu, bukan. Dia tengok mana pakcik-pakcik dia yang warak atas masjid, orang masjid kan, biasa tengok berjemaah. Sebab dalam mazhab Syafi'i, saksi tu, yang wali tu mesti bukan orang yang fasik. Hendaklah menyaksikan kamu zawa adli minkum, dua orang yang adil di kalangan kamu. Adil tu maksudnya tidak diketahui daripadanya buat fasik. Habis tu ustaz, siapa yang tak fasik? Siapa yang dalam kelas ni yang tak pernah buat dosa besar? Mengumpat, nipu, gosip, semua tu dosa besar, kabair, semua tak jadi saksi lah. Jadi tidak diketahui daripadanya menzahirkan dosa-dosa besar. Itu maksudnya. Tak ada pakai suara pendek, pergi jalan kat tepi pasar, bukanlah. Atau memang suka gosip terang-terangan, ngumpat terang-terangan, memang tak nampak secara zahir, tak nampak. Adapun batin, maka semua orang buat dosa besar, ataupun semua orang ada buat dosa. Kalau tak buat dosa besar pun israr ala dosa kecil. Betul tak? Maka tak ada siapa yang terlepas daripada dosa. Jadi maksud para ulama kita, hendaklah saksi itu saksi yang adil. Maksudnya dia tidak menzahirkan kefasikan. Ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kalau cari yang tak fasik langsung, memang tak ada. Tak ada langsung lah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi 2 rakaat sesudahnya menjadi penyempurna baginya. Seolah-olah dia kata 2 rakaat lepas maghrib tu sunat bagi witir siang. Jadi 2 rakaat selepas witir tu sunat bagi witir malam. Ibnu Qayyim ni dia punya istinbat di dalam 2 rakaat sesudahnya menjadi penyempurna baginya. Maknanya sempurnakan witir tadi. Maknanya solat witir tu pun perlu pada penyempurnaan. Betul tak? Macam kita sembahyang fardu, ada penyempurnanya dengan buat solat sunat rawatib, betul tak? Untuk cover, tampung kekurangan. Jadi solat witir juga dia berhajat pada solat sunat yang lain untuk cover dia punya kekurangan. Itu pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Lepas tu dia buat 2 lagi rakaat selepas tu. Wallahu ta'ala alam. Adapun sebagian ulama kata tidak, bukan macam tu. Itu Nabi buat sekali-sekala untuk menunjukkan bahawa Nabi boleh buat. Adapun Nabi melazimi yang afdalnya adalah witir di akhirnya. Sebab Nabi sendiri galakkan. Takkan Nabi galakkan benda yang Nabi tak buat. Betul tak? Wallahu a'lam bissawab. Masalah witir. Dah selesai masalah witir? Kita masuk kunut witir pula. Lepas ni kunut dalam salat witir. Kita teruskan. Kunut witir. Apa hukum kunut witir? Kunut witir dalam mazhab Syafi'i sunat. Namun dalam mazhab Syafi'i hanya menetapkan kunut witir ni pada waktu bila? Pada separuh akhir bulan Ramadan. Dalam mazhab Syafi'i menetapkan sunat-sunat witir, kunut dalam witir disunnahkan hanya pada separuh yang akhir daripada bulan Ramadan. Begitu juga satu qaul dalam mazhab Hambali, satu pendapat dalam mazhab Hambali. Adapun mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, dikatakan bahawa mazhab ini, di kedua mazhab ini disunnahkan membaca kunut witir sepanjang tahun. Maksudnya malangkang nak sembahyang witir, boleh kunut witir tiap-tiap malam sepanjang tahun, tidak dikhususkan hanya pada bulan Ramadan maupun pada separuh akhir Ramadan. Dan mazhab Malik pula kata tak sunnah langsung witir ni. Mazhab Maliki kata tak witir langsung. Jadi mazhab yang kuat ni antara 2 je. Sama ada witir di akhir Ramadan ataupun witir pada awal Ramadan. Mana lagi kuat masalah ni? Wallahu ta'ala alam bissawab. Saya memilih pendapat dia sunat pada sepanjang tahun. Kunut witir itu adalah sunat sepanjang tahun. Wallahu ta'ala alam bissawab. Apa macam tak sepanjang tahun? Kunut witir setiap malam lah. Malangkang puan wayah sembahyang tarawih, angkat tangan, Allahumma hdini fi man hadait wa afini. Untuk apa hal puan wayah ni? Ni bukan bulan Ramadan, kata. Boleh. Mazhab Hanafi dan Hambali. Syafi'i kata tak sunnah, melainkan pada separuh akhir Ramadan. Lepas tu kita tak jumpa kunut witir melainkan bulan-bulan Ramadannya. Tapi orang Malaysia ni witir dia jumpa bulan Ramadan je. Untuk bulan lain tak jumpa dah witir.
tak apalah, kita kata ala kulli hal buat juga witir tu. Tapi Imam Syafi'i kata kunut witir hanya separuh akhir bulan Ramadan. Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Majmu' Fatawa kata boleh buat, nak buat pun tak boleh, tak nak buat boleh sepanjang tahun. Setiap malam kan kita buat witir. Ya. Kalau ustaz pelik benar bunyinya. Buka kitab fiqh ngaji. Kita buat kat Malaysia tak buat macam tu, tu nampak pelik. Kalau orang tak tahu dia kata bid'ah pula, kita tambah-tambah. Bid'ah apa? Mana boleh bid'ah, sunnah Nabi. Kalau ada Bahkan ada pendapat ulama kata bid'ah pula kata yang separuh akhir Ramadan je. Terbalik lagi dia. Sebab Nabi tak khususkan pada separuh akhir Ramadan. Kenapa kamu khususkan? Masya-Allah. Jadi saya tak nak sebut bab tu. Kita sebut yang standard dulu ya, biasa-biasa ya. Ibn Taymiyah kata boleh nak buat sepanjang tahun dan boleh nak tinggal sekali-sekala, nak buat sekali-sekala pun boleh. Sebab ada riwayat daripada sebahagian sahabat kata Nabi tak buat witir. Aku tak buat witir. Kunut witir, afwan bukan witir, kunut witir. Ya betul. Kunut witir bulan Ramadan. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait, wa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yazunu wa la yu'izzu man adait. Sampai akhir. bukan nazilah. Bukan nazilah. Cuba nanti kita akan bincang, boleh tak kita masukkan nazilah sekali dalam tu? Ya Allah hancurkanlah Yahudi dalam tu semua. Ulama kata boleh. Mari kita baca dulu sebelum kita masuk. Jadi saya nak bagi kesimpulan dulu hukum ni supaya kita faham masalah ni. Tidak ada nukilan bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam kunut pada solat witir kecuali dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ali bin Maimun Ar-Raqi, Makhlad bin Yazid menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Zubair Al-Yami, dari Sa'id bin Rahman bin Abza, dari ayahnya dari Ubay bin Ka'ab, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat witir dan kunut sebelum rukuk. Nanti kita tengok pula mana yang kita buat, kunut sebelum rukuk ke kunut lepas rukuk. Okey. dalam masalah ni kata Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala juga, dia kata boleh nak buat dua-dua. Namun yang banyaknya Nabi buat lepas rukuk. Sebab tu ada setengah tempat macam di Ibn Qayyim di Pulau Pinang, hatta di Al-Khadim saya rasa pernah dibuat kunut sebelum rukuk. Tapi kena declare dululah kat orang belakang, nanti orang pelik pula. Ni baca apa ni, orang kata Syiah lah apa macam-macam kan. Cerita dulu, ini sunnahnya, hadisnya. Buat pernah dibuat dua-dua sebelum rukuk boleh. Maksudnya waladhdallin amin, baca surah tu Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Bagus kalau kita buat sekali-sekala tukar-tukar ni bos, seronok betul tak? Sunnah ni letak satu pattern ni, masya-Allah. Tudung pun nak tudung biru ungu, tudung biru, tudung kuning, tak tu hitam. Setiap hari nak tukar-tukar juga color, betul tak? Barakallahu fikum. Contohnya lah. Contoh. Saya bukan kata mesti tukar. Jadi kalau tak tukar pun pakai tudung hitam dia tangi, tak ada masalah tak? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Bukan kata cakap Cik Lin bukan. Okey. Aku memilih, nampak Imam Ahmad diriwayatkan daripada anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Aku memilih kunut sesudah rukuk. Sesungguhnya segala sesuatu yang dinukil melalui jalan yang sabit, accurate daripada Nabi SAW tentang kunut, semuanya hanya pada salat subuh, ketika beliau SAW mengangkat kepalanya dari rukuk. Adapun kunut witir aku pilih dikerjakan sesudah rukuk. Tidak ada yang sahih dari Nabi SAW tentang kunut witir baik sebelum ataupun sesudah rukuk. Al-Khallal berkata, Muhammad bin Yahya Al-Khallal menceritakan kepadaku bahawa ia bertanya kepada Abdullah tentang kunut pada salat witir. Maka beliau menjawab, tidak ada sesuatu yang dinukil dari Nabi SAW mengenai hal itu. Akan tetapi Omar biasa kunut dari tahun ke tahun. Betullah atas ini Imam Malik dia mengingkari, dia tak buat kunut, tak baca kunut witir. Diriwayatkan Imam Ahmad daripada penulis kitab As-Sunan dari hadis Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW mengajariku beberapa kalimat yang aku ucapkan pada solat witir. Inilah dia, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yadhillu man walait wa la tabarakta Rabbana wa ta'alait. Ya Allah, berilah hamba petunjuk kepada orang yang
pada orang-orang yang engkau beri petunjuk. Berilah aku afiat, keselamatan, kesihatan. Afiah kan, kesihatan. Bukan minyak afiat orang Melayu kan? Minyak afiat kan? Bukan minyak afiat. Sihat wal afiah. Selamat, sihat. Kita dulu baca minyak afiat. Apalah minyak afiat? Minyak afiat rupanya minyak nak bagi sihat lah tu. Berilah hamba afiat, iaitu kesihatan, keselamatan. Seperti kita baca doa pagi-pagi apa? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata. Kan? Aku mohon afwa, pengampunan, keselamatan, kesihatan, fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Kan kita baca pagi, zikir pagi petang tu dalam kitab Hisnul Muslim. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku mohon afwa, keampunan dan afiah, keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, aku mohon afwa, keampunan dan afiah, keselamatan di dunia, pada agamaku, pada keluargaku, pada hartaku. Kan? Kita baca tu. Wa tawallani, dan jadikanlah hamba berwali pada orang yang engkau jadikan wali. Maksud jadikanlah hamba berwali, maksud jadikan aku ni ada pemimpin. Wa tawallani, berwali, itu berwalikan, itu maksudnya ada orang yang memimpin atau mencintai. Itu wala', al-wala' dan al-bara' kan, mencintai, menolong, membantu kepada orang yang engkau telah berikan pertolongan dan bantuan dan kecintaan. Maksudnya kita ni ahli sunnah, kita ada akidah al-wala' dan akidah al-bara'. Mungkin siapa yang pernah belajar akidah, dia akan masuk bab ni, iaitu kita mesti mencintai, membantu, menolong orang yang beriman, wajib. Siapa yang membenci saudaranya kerana keislamannya, kafir dia. Kalau kita benci seorang itu kerana keimanan dia, nifak dia, munafik dia, munafik akbar, munafik yang rosak akidah. Contohnya, aku benci ustaz tu sebab apa? Dia warak sangat. Aku benci dia sebab agama dia. Sebab kalau dia ada, aku tak senang duduk nak tegur aku punya baju, nak tegur aku punya ni, semua benda. Ini sebab tu kita kata ini orang yang duduk kat negara luar, kerana dia kata tak selesa duduk kat Malaysia. Malaysia ni ramai sangat Islam, kan dia tengok sikit-sikit nak ni, sedikit jaga tepikan orang. Aku nak pakai apa pun susah, aku nak minum arak pun susah. Pindahlah kat Belgium, senang, tak ada siapa nak tuduh aku apa-apa. Nampak? Ini sifat nifak. Ini nifak akbar. Ini nifak akbar, boleh rosak iman masalahnya. Adapun kalau dia benci dia, walaupun dia ustaz juga, tapi benci sebab masalah dunia. Ustaz ni hutang bayar lambat, contohnya. Ustaz ni kelas asyik lambat 15 minit, contohnya. Dia marah, contoh. Dia marah ustaz. Ataupun sebab-sebab yang lain lah, faktor lain, faktor keduniaan. Ini kalau sampai dia memutuskan silaturahim sampai hak dia seorang Muslim, maka dia diharam. Kalau benci kerana masalah dunia sampai memutuskan hak dia sebagai seorang Muslim, maka dia itu adalah haram. Itu kita kata barakallahu fikum. Ini dalam masalah ni kita akan bincangkan pada kuliah yang lain. Wa barik li fima a'tait, dan berkatilah aku atas apa yang kau telah berikan. Maksud berkati dapat barakah lah, berkah kebaikan. Maksud dalam benda yang sedikit dapat kebaikan yang banyak, kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Wa qini syarra ma qadait, dan lindungilah aku daripada kejahatan yang telah ditetapkan. Innaka taqdi wa la yuqda alaik, engkau yang bagi keputusan, bukannya orang bagi keputusan ke atas engkau, ya Allah. Ini akidah kita, masalah qada dan qadar. Innahu la yadhillu man walait, sungguhnya tidak akan hina orang yang telah engkau jadikan wali, engkau telah angkatkan. Tabarakta rabbana wa ta'alait, maha berkah engkau ya Allah, dan maha tinggi. Itu juga bawah tu, wala ya'izzu man adait, tidak ada mulia bagi orang yang memusuhimu. Kata pentahqiq kitab ni kata tambahan ini sahih. Wa sallallahu ala nabiyyi, dan selawat ke atas nabi. Ini adalah tambahan dhaif. Dikatakan lemah oleh Ibnu Hajar dalam nukilannya dari Ibnu Allan dari Futuhat Ar-Rabbaniyah. Futuhat Ar-Rabbaniyah ini beliau berkata tambahan dalam sanad ini adalah gharib dan tidak accurate. Kemudian beliau menyebutkan bahawa sanad yang menukil tambahan tersebut tidak luput dari perawi yang majhul, tidak dikenali dan terputus sanadnya. Lalu beliau berkomentar tentang masalah itu. Dengan demikian jelas dah bahawa sanad ini tidak memenuhi syarat hasan, kerana terputus dalam sanadnya ada
Ia perawi majhul, tidak dikenali. Kelemahan ini tidak tertutupi oleh periwayatan hadis dari jalur lain. Okey. Al-Hafiz mendukung pandangannya dengan mengemukakan alasan bahawa perawi hadis itu disebutkan oleh Ibn Hibban pada deretan generasi sesudah tabi'in. Sekiranya ia pernah mendengar dari Al-Hasan Al-Basri, tabi'in, dan saya akan dimasukkan oleh Ibn Hibban sebagai tabi'in. Sementara itu Al-Syekh, yakni An-Nawawi, berlebihan dalam kitab Syarh Muhadzab bahwasanya adalah sahih atau hasan. Ini kan juga menyatakan dalam kitab Khulasah, namun ada yang cacat yang kami sebutkan, maka riwayat itu adalah syadz, menyalahi yang umum. Wallahu a'lam bissawab. Al-Hakim menambahkan dalam kitab Mustadrak bahawa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajariku pada witirku apabila aku mengangkat kepalaku dan tak tertinggal kecuali sujud. Maksudnya Nabi ajar dia witir dan dia ajarkan baca doa kunut witir. Dan aku mendengar Rasulullah SAW berdoa. At-Tirmidzi berkata, sehubungan dengan masalah ini dinukil dari Ali radhiyallahu an. Adapun hadis di atas darjatnya hasan. Kata Imam Tirmidzi, hadis dia hasan. Kami tidak mengetahui kecuali bahawa melalui jalur ini dari hadis Abu Al-Hawra As-Sa'di yang bernama Ar-Rabi'ah bin Syaiban, kami tidak mengenal riwayat dari Nabi SAW tentang kunut pada solat witir yang lebih baik daripada ini. Maksudnya tak ada hadis yang lebih sahih daripada hadis yang disebutkan oleh Ali tadi. Kunut pada solat witir dinukil secara akurat daripada Umar dan Ibnu Mas'ud. Riwayat dari mereka lebih sahih dari riwayat tentang kunut pada solat subuh. Namun riwayat daripada Nabi SAW tentang kunut subuh lebih sahih dibanding riwayat tentang kunut pada solat witir. Dengar ni, riwayat dari mereka lebih sahih. Dari mereka tu apa? Dari mereka tu siapa? Umar dan Ibnu. Daripada riwayat tentang kunut dalam solat subuh. Tapi riwayat dari Nabi beza kan? Satu riwayat daripada Umar, mereka tu Umar dan Ibnu Umar. Tapi riwayat daripada Nabi sendiri, yang direct daripada Nabi SAW sendiri tentang kunut subuh lebih sahih dibanding riwayat tentang kunut pada salat witir. Maksudnya satu riwayat daripada Ibnu Umar, maksud Umar buat kunut apa? Kunut witir. Ibnu Mas'ud buat kunut witir. Dan cerita berkenaan Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud buat kunut witir ni sahih daripada kunut subuh. Tapi yang Nabi buat tu lebih sahih kunut subuh dari kunut witir. Beza kan lah. Contohnya telah sahih bahawa Sayyidina sebenarnya suka makan nasi goreng kampung daripada dia makan nasi goreng Cina, contohnya. Tapi lebih sahih daripada Ustaz Ali. Dua orang yang berbeza. Kenapa nak? Walaupun saya mengaji daripada Ustaz Ali, tapi daripada Ustaz Ali sendiri dia lebih suka nasi goreng, contoh nasi goreng kampung. Contohnya dua orang yang beza. Ini anak, ini Nabi, ini sahabat, ini Nabi. Riwayat daripada sahabat ni tadi, riwayat berkenaan kunut witir lagi kuat daripada kunut subuh. Tapi riwayat daripada Nabi sendiri, subuh lagi kuat daripada Nabi buat kunut subuh tu kunut apa? Kita bincang masalah ni, kunut nazilah. Nabi mula kunut nazilah 5 kali. Bila dah kurang masalah, buat 4 kali, kemudian 3 kali, kemudian 2 kali. Dia tu buat sekali je pada waktu subuh, lepas meninggal, sampai Nabi SAW wafat. Faham tak? Lepas tu last sekali kunut subuh. Kunut subuh tu kunut nazilah. Itu pendapat yang kita dah bincang lama dulu kan, sebelum ni. Kalau ada yang tak berhati, boleh kita bincang lepas ni. Dah bincang dah hari tu. Nak ulang balik, secara ulangan boleh tunjuk video. Dah bincang dah masalah kunut subuh hari tu kan, panjang lebar dah. Macam Ibn Qayyim letakkan hujah yang banyak mengatakan bahawa kunut yang Nabi buat itu adalah kunut nazilah, bukan kunut subuh. Bismillah. Apa yang Nabi baca pada witir? Doa pada akhir witir dan sesudahnya. Riwayatkan Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i dari hadis Ali bin Abi Talib bahawa radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca pada akhir witirnya, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ini kita pernah lalu doa ni.
Doa ini mengandung kemungkinan dibaca sebelum selesai witir, maksudnya tahiyat akhir, dan boleh juga sesudahnya. Pada salah satu riwayat daripada An-Nasai disebutkan bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam biasa mengucapkan apabila selesai salat dan telah bersiap di tempat tidurnya, nak tidur dah, dia kata la uhsi thana'an alaik walau harastu, aku tidak dapat menghitung pujian atasmu ya Allah, walau hamba berusaha menghitungnya. Namun telah dinukil oleh jalal akurat bahawa Nabi SAW mengucapkan doa itu saat sujud. Maka kemungkinan beliau SAW mengucapkannya dalam salat dan juga sesudah salat. Al-Hakim menyebutkan dalam kitabnya Mustadrak dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma tentang Nabi SAW dan witirnya. Kemudian beliau witir, ketika beliau menyelesaikan salatnya, aku mendengarnya mengucapkan Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura wa ja'ali nura wa ja'alni yawma liqa'ika nura. Kita pernah lalu hadis ni dalam bab Nabi pergi masjid. Quraib berkata 7 perkara pada kunut aku bertemu seseorang dari perketurunan Al-Abbas, maka dia menceritakan hal-hal itu. Beliau pun menyebutkan lahmi wa dami wa asabi wa sya'ri wa bashari. Itu jadikanlah juga cahaya pada dagingku, pada darah sarafku, pada dami darah, asabi saraf, bukan syaraf tu. Saraf asab lah. Urat saraf lah asab. Sya'ri rambutku, wa bashari pada kulitku. Okey. Lalu beliau menyebutkan 2 perkara lain. Sementara dalam riwayat An-Nasai sehubungan dengan hadis ini disebutkan beliau SAW mengucapkannya dalam sujudnya. Kemudian dalam riwayat Muslim berkata beliau SAW keluar untuk solat, yang solat subuh, dan beliau mengucapkan ini lain pula, ini pergi masjid kan. Disebutkan doa di atas. Maksudnya ada juga Nabi buat doa ni ketika sujud, dan ada juga Nabi bacakan doa ini ketika nak pergi masjid. Dulu boleh. Dalam riwayat beliau dicantum pula wa fi lisani nura wa ja'al fi nafsi nura wa a'zim li nura. Boleh sambung lagi. Pada lisan hamba cahaya, dan jadikan pada diri hamba cahaya, dan serta perbanyakkanlah untuk hamba cahaya. Untuk saya lah hamba tu. Pada lisan hamba, dipakai bahasa Melayu lama, hamba. Dari riwayat lain kata wa ja'alni nura, dan jadikanlah hamba, jadikanlah aku ni cahaya. Waja'alni, bukan waja'alli. Kalau waja'alli, jadikan bagiku, dan jadikanlah aku ni cahaya. Abu Daud dan An-Nasai menyebutkan dari hadis Ubay bin Ka'ab, dia berkata biasanya Rasulullah SAW membaca pada salat witir Sabbih isma rabbikal a'la, dan Qul ya ayyuhal kafirun, dan Qul huwallahu ahad. Sebagian ulama' dia kata nak baca surah lain pun boleh. Namun sebagian kata kita mesti melazimi apa yang Nabi ajar. Sabbihis, Qul ya, Qul huwallah. Jangan baca surah lain. Dan kalau tanya pendapat saya lebih suka pendapat tu. Nabi baca surah itu saja. Okey. Apabila telah selesai memberi salam, ini sunnah ketika lepas witir yang tidak ada khilaf padanya, iaitu bila habis saja Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Dan last kali Nabi kuatkan suara Subhanal Malikil Quddus. Nabi panjangkan. Ini sunnahnya. Bila memanjangkan suaranya, mengucapkan kalimah itu pada kali yang ketiga seraya mengeraskannya. Subhanal Malikil Quddus. Dan boleh juga tambah Rabbil Malaikati Warruh. Bukan. Itu Subuhun Quddus Rabbuna Rabbul Malaikati Warruh. Ini Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Bukan yang lain. Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyul Ladzi la ilaha illa huwa. Ya akhir. Itu pandai-pandai kan. Wallahu a'lam bissawab. Selesai. Witir. Soalan.
yang hati yang 20 lagi. Sebahagian riwayat memang ada tambahan kuliah dan kul a'udzu bi falaq kul a'udzu bin nas. Namun dia kata riwayat berkenaan dengan kul wallah saja itu lebih kuat. Lebih sahih, lebih asbat. Tapi nak jamaah juga tak ada masalah. Sehingga ulama kata mensahihkan riwayat tersebut, menghasankan riwayat tersebut. Itu hasan. Dan lepas ni kita nyawitir insya-Allah ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada soalan tak? Nyawitir? Ha? Cuma ada beberapa perkara yang perlu diingatkan ketika kita baca doa kunut witir ni. Para ulama kita tegur seperti banyak Syekh Uthaymin, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Muhammad Al-Abbad dan lain-lain, dia menegur bahawa kita ni kadang-kadang dalam solat kunut witir ni satu terlampau panjang. Tak disunahkan terlampau panjang. Hanya buat sederhana saja. Yang kedua, terlampau nak berlagu sangat. Nampak tak? Terlampau nak berlagu. Yalah, kita nak kurang khusyuk, tapi kadang-kadang melampau pula. Macam pertandingan pula kan. Macam pertandingan, tak sebutlah macam tak, jangan melampau. Jangan over. Dan juga jangan takalluf dalam berdoa. Takalluf maksudnya nak buat ayat yang sedap, nak berayat yang bersajak. Ada sajak bahasa Arab ni. Bukan sajak Melayu, sajak ada sin jim ain. Nak bagi hujung dia sedap, bagi sama je, sajak. Ada rhythm. Macam rhythm, ada rhythm ni. Juga jangan terlampau macam nak angkat suara tinggi. Ya Allah, hamba-Mu, ya Allah. Jangan macam tu. Itu namanya ini kata para ulama, ada beberapa perkara yang tidak dibenarkan. Wa minal i'tida. Nabi kata fanzur, bukan Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wassa maulahu Ikrimah. Satu hari Ibnu Abbas mewasiatkan kepada maula dia, bekas hamba ni, Ikrimah. Dia kata fanzur as-saja' min ad-du'a fajtanibhu. Dia kata lihatlah orang yang bersajak-sajak dalam berdoa. Sajak ni kata apa? Nak susun ayat ujung. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang beriman, agar kami hidup aman damai di neraka, ada dalam syurga Al-Jinan. Itulah contohnya. Kan? Dengan memakan buah-buah ar-rumman. Kan? Tapi juga jangan ni kata betul, fastanibuhu fa inni ahidtu Rasulullah, sebenarnya aku telah mangkat janji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, an la yaf'aluna dhalik, untuk kami tidak melakukannya, illa dhalika illa ijtinab, melainkan kami akan menjauhinya. Dan Imam Bukhari menterjemahkan dan satu bab dalam Sahih Bukhari, iaitu bab ma yukrah min as-saja' fi du'a. Bukhari letakkan satu bab dalam doa, dia kata apa? Dimakruhkan daripada kita bersajak dalam berdoa. Jadi jangan buat macam tu. Begitu juga antara kesalahan juga adalah al-mubalaghah, melampau-lampau dalam amin. Amin ya Allah, amin. Amin. Bila mula-mula biasa je sekali sebut Allahumma ansuril Islam wal muslimin wansur juyushal wa Allahumma ansuril Palestin. Amin, amin, amin. Melampau-lampau amin je lah, amin ya Allah, amin. Kita bukan nak paksa Allah Ta'ala terima je. Kita amin ya Allah, kita berharap, bukannya ya Allah macam tu. Faham tak? Ini dekat Mekah buat macam tu, kat Arafah buat apa? Juga daripada Urwah bin Zubair, tabi'in. Urwah bin Zubair, anak Zubair Al-Awwam. Dia kata apa? Idza urida alaihi du'a, bila dibacakan pada doa yang dalamnya ada sajak, qala kadzabu. Dia kata kalau siapa yang bawakan kamu doa daripada Nabi atau sahabat yang padanya ada sajak, maka kata Urwah tadi, faqad kadzabu, mereka bohong. Doa itu bukan doa Nabi. Lampau-lampau benar nafasnya. Lam yakun Rasulullah sallam wala ashabuhu sajja'in. Bukanlah Nabi SAW dan para sahabatnya tidak bersajak. Doa biasa, ya Allah, aku mohon pada muka ampunan ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Ayat biasa je. Tak perlu kita nak bersyair-syair nak buat kat situ, tak perlu. Dan antara bid'ah juga ketika dalam doa kunut tadi, dikatakan bahawa menjerit-jerit dalam doa kunut. Saya sebut kan. Berkata Al-Imam Al-Alusi dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani, wa tara kathiran min ahli zamanika, kamu akan lihat banyaknya orang di zaman kamu.
Zaman kamu ni, zaman Imam Alusi ni 500 tahun dulu ni. Imam Alusi apa? 1100 silap saya. 300-400 tahun dulu lah. Okey. Ya'tamiluna sarah atau sirah, itu menjerit dalam doa, khususan fil jawami', khususnya di masjid. Hatta yu'azzimul lafza washtad, sehingga menyusah-nusahkan lafaz. Wa tastalik al-masami' wa tastad, wa la yadruna annahum jama'u baina bid'atain. Mereka telah mengumpulkan dua bid'ah dalam masalah itu. Apa dia? Mengangkat suara dalam doa. Nampak? Meninggi-tinggikan suara dalam doa, dan kedua dalam masjid pula tu. Bid'ah. Ya Allah, hamba memohon kepadamu ya Allah. Kadang-kadang setengah tu buat qiyamul lail kat masjid. Nampak tak? Tak payah menangis dia mengalir jari mata. Itu lagi bagus. Bukannya Allah Ta'ala nak dengar kita kuat tak kuat menangis. Sekarang pakai mikrofon je. Kata kepada Arafah, kakak saya sendiri pergi haji pada 1 tahun. Saya nak sebut tahun apa kan, dia orang boleh cari dia punya mutawif dia. Okay. Di sebuah syarikat, tak nak sebut nama syarikat dia. Sampai kepada Arafah, orang kat Arafah nak berzikir seorang-seorang, nak mengharap, nak memikirkan dosa kita balik apa semua. Dia sibuk baca zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Bila orang perlahan, kuat lagi, dia pegang mic tu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pada Arafah tu. Kak Mina buat macam tu, Masya Allah. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita semua. Sebab kita biasa kalau ada ustaz, selalu kita jemaah ustaz tolonglah bimbing. Sesuatu orang Malaysia ni kita kata selalu bermazhab tekong gitu. Kita semua nak ada tekong. Main takraw dah ada tekong, semua nak tekong. Kenduri kahwin kena ada tekong. Doa tak doa sendirilah kenduri kahwin. Mesti ada satu orang. Padahal setiap orang jumpa pengantin, salam pengantin tu, barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'akum wa bainakum fi khair. Habis cerita. Sunnah dah dapat dah. Ini mesti nak tekong. Birthday pun tekong, talbiyah pun tekong, labbaik Allahumma labbaik dalam bas tu kan. Labbaik la syarika. Cuba kalau mikrofon rosak. Senyap bas tu. Betul tak? Orang pergi umrah macam tu juga. Labbaik Allahumma, batuk senyap tu senyap lah. Tak ada orang sambung dah. Mutawif penat. Bila mutawif penat dah, belakang pun penat juga, senyap. Sampai ke Madinah tidur semua belakang. Itu juga ketika takbir raya juga ada tekong. Kalau tekong depan tak ada lah orang tabir. Satu masjid di Kuala Lumpur, tak sebut. Sunyi senyap. Kebetulan pula AJK datang lambat masa tu. Dia buka lambat semua mikrofon tu semua. 15 minit nak sembahyang baru sampai. Sunyi senyap masjid tu, tak ada orang takbir. Allahu Akbar Allah. Dah sampai mic semua Allahu Akbar Allah. Saya kata ini bermazhab tekong ni kita. Kita semua ada tekong, bukan main takraw saja. Kata buat sendirilah. Buat sendirilah kita kata. Ada yang perlu tekong. Macam duk sembahyang solat istisqa, ialah kena tekong. Kena ada ketua dia, kena memimpinnya. Solat gerhana. Dan kadang-kadang dia orang macam malu nak puja. Dia alah bagus dia ni. Nak malu dengan Allah ke malu dengan manusia? Wa min tabasa ridwan nas bi sakhatillah. Cuba mencari redha manusia dengan kemarahan Allah, maka Allah Ta'ala akan murka kat dia. Allah Ta'ala akan jadikan manusia murka kat dia. Tapi siapa mencari keredaan manusia dengan keredaan Allah dengan kemarahan manusia, maka Allah Ta'ala akan redha kat dia, dan Allah Ta'ala akan jadikan manusia suka kat dia, walaupun pada mulanya manusia tak suka kat dia. Kita tengok pejuang-pejuang sunnah yang tegar, walaupun mula orang kata ustaz ni syadid keras, akhirnya dia juga orang ikut. Alhamdulillah. Orang suka dia kerana tegak dia di atas jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Faham? Kat mana tadi? Tadi masalah bid'ah tadi ya. Apa lagi? Tidak dalam doa yang memanjang-manjangkan dia panjang-panjangkan suara tu lah.
Nak buat contoh pun tak kerti. Ustaz, Ya. boleh elaborate tentang selawat. Selalu kita kata selawat lah. Tapi apa sebenarnya konteks selawat? Selawat macam seperti Allah sebut dalam Quran lah. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Sallu wasallim. Sallu wasallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan taslim juga kata dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa barik ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itulah itu selawat. Itulah, tapi solinya tu apa maksudnya? Oh, sallu aman sallah. Sallam aman sallallahu aman Allah Taala berselawat kepada kita. Ada tiga. Allah Taala berselawat, malaikat berselawat, kita berselawat. Kita dengan malaikat berselawat maksudnya kita mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di maqam yang tertinggi, tempat yang terhebat. Itu maksud dia. Adapun Allah Taala berselawat, takkan Allah Taala berdoa, Allah Taala berdoa kat siapa? Jadi Allah Taala, maksud Allah Taala berselawat ialah Allah Taala menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di maqam yang tertinggi. Kan Nabi kata Allah telah jadikan bagi di sisi Allah itu satu maqam mahmud, tempat yang tertinggi. Dan aku berharap akulah orang yang ada kat tempat tu. Sebenarnya memang dia pun, sebenarnya memang Nabi SAW pun, tapi Nabi tak nak confirmkan. Nabi tak nak kata aku confirm berada di situ. Kan? Nabi nak ajar kepada umat dia bahawa aku berharap. Maksudnya itu kuasa Allah. Aku berharap. Lepas tu kita kita minta al-maqam mahmud bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lepas azan kan? Wa ba'athu maqaman mahmud lilladzi wa'ata. Maka ya Allah, aku jadikanlah, bangkitkanlah dia di maqam yang tertinggi yang telah engkau janjikan. Macam RTM keluar tu. Kan? Telah engkau janjikan hujung tu. Barakallahu fikum. Masya-Allah. Itu maksudnya Allah Taala berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan doa, bukan Allah Taala berdoa. Allah Taala berdoa, nak berdoa kat siapa? Tapi ada pun kita dengan malaikat berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita berselawat juga kepada orang lain juga boleh. Tapi jangan dilazimi. Seperti Ibni Abi Aufa, dia bayar zakat. Nabi kata Allahumma salli ala ali Ibni Abi Aufa. Allahumma salli ala, ya Allah Tuhanku. Allahumma salli, ya Allah, ya Allah Tuhanku, selawatlah ke atas keluarga Ibnu Abi Aufa. Maksudnya apa? Sebab dia bayar zakat. Maka ya Allah Tuhanku, berselawatlah ke atas Ibnu Abi Aufa. Maksudnya sebutkanlah dia di makam yang tinggi. Maksudnya sebutkan di kalangan malaikat. Sebab dalam hadis yang sahih Nabi SAW kata innallaha idza ahabbal 'abd da'a Jibril. Allah Ta'ala bila dia cintakan seseorang hamba, maka Allah Ta'ala akan panggil Jibril. Dia kata ya Jibril inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Maka ya wahai Jibril, aku cinta fulan dan fulan, maka cintalah dia. Maka Jibril pun kata aku cinta dia ya Allah. Maka Jibril pun turun ke langit yang bawah rendah sikit. Maka Jibril panggil semua malaikat, wahai malaikat sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala cinta fulan dan fulan, maka kamu semua cintakanlah dia ya Allah. Wahai malaikat sekian. Maka malaikat semua kata sesungguhnya kami cinta fulan dan fulan. Juta malaikat tu semua cinta fulan dan fulan. Innallaha idza abghadha fulan dan fulan. Bila Allah Ta'ala benci pada fulan dan fulan, maka Allah Ta'ala akan panggil malaikat Jibril. Dia kata ya Allah. Dalam hadis sudah bersambung, Nabi kata innallaha idza abghadha fulanan. Bila Allah Ta'ala murka seorang itu, Allah Ta'ala akan panggil Jibril. Ya Allah, dia kata wahai Jibril, sesungguhnya aku benci fulan dan fulan, maka bencilah dia. Maka ketika itu Jibril berkata ya Allah, maka aku telah benci fulan dan fulan. Dan kemudian malaikat Jibril akan turun ke langit yang lebih rendah. Malaikat akan panggil, maka Jibril akan panggil semua malaikat yang lain. Itu wahai malaikat sekalian, sesungguhnya aku benci fulan, Allah Ta'ala telah benci fulan dan fulan, maka kamu semua bencilah fulan dan fulan tersebut. Maka semua malaikat akan membencinya. Dan bila malaikat telah cinta, malaikat akan mendoakan kita semua. Seperti Allah sebut dalam surah Ghafir. Allah sebut dalam surah Ghafir, maka malaikat akan mendoakan bagi orang yang beriman. Dia kata ya Allah ya Tuhanku. Macam Allah sebut dalam surah Ghafir tu, surah Ghafir. Tak silap saya surah Ghafir. Dalam surah Ghafir Allah Ta'ala sebut Allahumma salli ala Muhammad
Apa ayat dia? Sekejap kita tak ingat ayat nombor berapa. Surah Ghafir ni banyak. Innallaha idza amara. Surah 6 ayat. Surah Ghafir surah apa? Surah Muslim. Apa ayat dia? Ayat 7. Yes. Ayat tu saya nak kan. Surah Ghafir, bukan surah Ghafir. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Iaitu malaikat yang menengok arasy dan yang sekelilingnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih, mendoakan, bertasbih dan memuji Tuhan mereka. Wa yu'minuna bih, beriman dengannya. Wa yastaghfirun, dan mereka meminta ampun. Lilladzina amanu, kepada orang yang beriman. Tak mau orang yang beriman. Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah Tuhanku, luaskanlah setiap perkara ya Allah dengan rahmat dan ilmu kamu ya Allah. Faghfir lilladzina tabu, maka ampunkanlah bagi orang yang bertaubat, wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Itu maksudnya bacaan doa malaikat tadi ya, berkenaan dengan bagi orang yang beriman. Itu kita minta semoga Allah SWT, itu maksudnya malaikat mendoakan. Jadi kita jangan sampai jadi golongan yang malaikat mendoakan kebinasaan kita. Dan antara golongan yang malaikat mendoakan kebinasaan adalah orang yang buat bid'ah. Orang buat bid'ah adalah golongan yang malaikat mendoakan kebinasaan dia. Seperti dalam hadis yang sahih, Nabi kata, man ahdatha aw awa muhditha fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain la yaqbalullahu minhu sarfan wala adla. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW kata apa? Siapa yang buat bid'ah dan mempertahankan ahli bid'ah pula, jangan buat bid'ah, mempertahankan ahli bid'ah, muhditha, sokong bid'ah, galakkan bid'ah, promote bid'ah, SMS bid'ah, masuk program bid'ah, promote program bid'ah, awa muhditha, atau membantu ahli bid'ah, fa alaihi, ke atas dia laknatullah, laknat Allah, wal malaikah, dan malaikat. Berapa juta malaikat laknat kamu, masya-Allah. Patut tidak diterima daripadanya sarfan wala adla, apa-apa amalan pun, sehinggalah mereka bertaubat daripada bid'ah mereka. Maka para ulama kata bid'ah akan menyebabkan seorang itu terhijab daripada taubat. Sebab apa? Macam nak dapat taubat? Sebab Allah Ta'ala dah laknat dia. Terhijab daripada taubat. Na'udzubillah min dzalik. Betul lagi kita faham masalah ni, kita akan takut bid'ah. Kita akan takut bid'ah, kita akan takut buat bid'ah dalam agama, walaupun sedikit, walaupun kecil. Sebab kita nak dapat melaknat daripada Allah dan sekalian malaikat. Na'udzubillahi min dzalik. Okey, kita sambung pula. Cara beliau SAW membaca Al-Quran. Beliau SAW biasa memutuskan bacaannya. Ini biasanya Nabi baca satu ayat. Berhenti pada setiap ayat. Beliau membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lalu berhenti. Ar-Rahmanir Rahim, lalu berhenti. Maliki Yaumiddin, lalu berhenti. Bukan macam Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bila dengar tak tarawih kat Bangladesh? Sahabat kita ni bila tunjuk video dia. Masya-Allah, masya-Allah. Dhalin. Dhalin dia panjang. Masya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah.
Dan tengok, dan saya tunjuk sini pada sahabat saya orang Bangladesh. Dia kata memang sebenarnya tu. Ini bukan nak tuduh, bukan nak buru-buru orang Bangladesh, bukan. Bukan 11 minit memang dia baca cepat. Baca memang satu hari 1 juz. Tapi 1 juz ni 40 minit je. Baca macam tu. Jadi dia tunjukkan, saya tunjukkan depannya. Dia imam. Bapak dia pun imam kat Bangladesh. Dia kata memang betul. Tak dinafikan. Dia kata bukan. Jadi dia tak rasa dia memang berlaku. Kita bukan tuduh dia. Jangan baca macam tu. Badan habis cepat kan. Qul huwallahu ahadun as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Az-Zuhri menyebutkan bahawa bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kita sunnahkan, terutama sekali Al-Fatihah. Sebab apa Al-Fatihah? Sebab pada setiap ayat Al-Fatihah itu Allah Taala menjawab kan. Kita semua pernah mengaji bab tafsir surah Al-Fatihah bab tu. Hamdalillahil alamin, hamidani amdi, arrahmanir rahim, athna alayya amdi, maliki yaumiddin, majjadani abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Hamba-Ku telah memujiku, hamba-Ku telah menyebut telah memuliakan aku dan seterusnya. Az-Zuhri menyebutkan bahawa Rasulullah SAW adalah satu, bahawa bacaan Rasulullah SAW adalah satu ayat, ayah. Inilah cara membaca yang lebih utama, yakni berhenti pada setiap ayat meski ayat itu masih berkaitan dengan ayat sesudahnya. Dengar tak? Sebagian qurra pakar baca Quran cenderung memperhatikan maksud serta makna dan berhenti setelah maksud dan makna tersebut sempurna. Maksudnya tak semesti ikut yang tanda berhenti tu. Namun yang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya adalah lebih utama. Okey. Di antara yang menyebutkan hal itu adalah Al-Baihaqi dalam kitab Asy-Syu'abul Iman. Yang berhakir itu kitab Syu'abul Iman, dan terjemah rasanya bagus. Iman kan ada 70 lebih cabang, betul tak? Iman bid'ah nasabun dan syu'bah. Imam Al-Baihaqi ni diceritakan semua 70 cabang tu berdasarkan ijtihad dia. Mana diceritakan semua 70 cabang iman, dan termasuk cabang iman membunuh Khawarij. Termasuk cabang iman adalah memerangi Khawarij. Dia memerangi golongan teroris ini adalah sunnah. Saya declare ni sebab orang tuduh Salafi ni teroris. Kita tak. Bahkan Salafi ahli sunnah lah yang paling menentang teroris. Teroris dengan maksudnya apa? Khawarij, iaitu membunuh jiwa-jiwa yang tidak berdosa dengan menghalalkan darah mereka dengan iktikad bahawa mereka telah kafir ataupun dosa besar dan lain-lain. Seperti percayaan seperti orang, seperti menghukum pemimpin-pemimpin kita sebagai kafir kerana tidak menjalankan hukum Islam, mengkafirkan secara itlak macam tu tanpa mendetailkan masalah tersebut. Dia kafirkan, kata Mahathir kafir. Kita pernah dengar sini daripada mulut mereka yang mengatakan bahawa Dr. Mahathir kafir. Saya tak nak sebut nama lah. Dia pernah dikira hadis ulama, Dr. Mahathir kafir. Dia kata. Siapa tak nak sebut nama lah. Tujuan kita bukan nak cari orang tu. Tujuan kita nak tahu je. Kalau siapa sebut macam tu, akidah dia akidah yang menyeleweng. Kita tak hukum orang kafir man qala li akhihi ya kafir wa qad ba'a biha ahduma. Sama katakan kepada saudaranya wahai kafir, maka dia akan kembali pada salah satunya. Dan menghukum orang kafir bukan senang. Kata Imam Malik rahimahullah, kalau aku ada 1000 jalan nak kata dia Islam dan 1 jalan kata dia kafir. 1000 jalan kata dia kafir dan 1 jalan kata dia Islam, maka aku kata dia Islam. Maksudnya bukan mudah nak jaga orang kafir. Melainkan perkara yang memang dia telah menjalankan perkara yang kafir. Lepas tu berhati-hati golongan ni. Ini Syu'abul Iman. Kalau dia sikit ayat satu ayat. Maksudnya sentence ayat Quran lah. Kalau sentence tu panjang tu mana? Oh, kalau sentence panjang berhentilah pada tempat yang boleh berhenti. Bukannya maksud Nabi. Oh, masya-Allah. Kalau ayat tu panjang, Nabi akan berhentilah, ambillah nafas. Tapi tetap juga akan berhenti pada bulat tu. Maksudnya bukannya sambung. Kalau ayat tu panjang, kena macam ayat hutang dalam surah Al-Baqarah. Macam mana satu nampak, tarik macam mana pun takkan dapatnya. Masya-Allah. Maksud ayat tu ada kata sentence ataupun phrase. Bukan ayat. Maksudnya Nabi akan berhenti juga pada setiap hujung ayat. Okeylah. Faham tak? Kalau ayat tu panjang, Nabi mungkin akan potong-potong ayat tu, tapi tetap juga akan berhenti pada hujung ayat. Itu maksudnya.
Maksudnya Nabi tak menggabungkan 2-3 ayat sekali. Itu maksudnya. Satu ayat. Cuma satu ayat. Bukannya kalau satu ayat panjang Nabi baca satu nafas. Bukan satu nafas. Ingat tak? Bacaan Nabi kata bukan kata satu nafas. Barakallahu fikum. Faham masalah ni? Beliau pun mengukuhkan pandangan yang menyukai berhenti pada setiap ayat, meski masih berkaitan dengan ayat sesudahnya. Walaupun ada kaitan kan. Beliau SAW biasa membaca satu surah secara tertil. Tertil tu macam dengan tenang lah. Macam kita tu, wadduha wal-laili idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadduha wal-laili idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhir. Itu bukan tertil. Okay. Berkadang pula beliau sallallahu alaihi wasallam salat membaca satu ayat sambil mengulang-ulangnya hingga subuh. Dah pernah lalu kan hadis ni? Kita baca hadis nombor tu kaki bawah tu 643. Hadis sahih riwayat oleh Ahmad dan telah disebutkan terdahulu takhrijnya. Adapun ayat yang pernah beliau baca, Rasulullah SAW baca berulang-ulang, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, sekiranya engkau nak mengazab mereka, ya Allah, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu. Nabi ni kesian dekat umat dia. Ya Allah, kau nak azab umatku, ya Allah, mereka ni hamba-Mu, ya Allah, kesianlah mereka. Tapi kalau kamu nak mengazab mereka juga, kalau kamu nak beri ampun kepada mereka, sungguhnya engkau adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Keputusan kau tu yang paling bijak. Dan kita kata Allah Ta'ala mengazab seseorang itu kerana keadilan, dan Allah Ta'ala memberikan syurga kerana orang itu kerana rahmat. Ingat hukum Allah ke atas orang yang masuk neraka kerana keadilan Allah. Sebab orang itu layak mendapat, dan orang itu dapat syurga kerana rahmatnya. Sebab tak ada orang yang layak sebenarnya dapat syurga. Sebab kita punya nikmat yang Allah Ta'ala beri itu pun kita tidak terbalas lagi, apatah lagi ditambah pula dengan dosa. Apakah lebih utama, membaca tartil meski sedikit ayat yang dibaca, ataupun lebih utama membaca cepat dan mendapatkan ayat lagi banyak? Mana yang bagus? Ustaz, saya baca satu hari setengah muka surat, tapi saya baca tafsir Ibn Kathir, tafsir As-Sa'di, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Jibrin, Aisarut tafsir, Al-Aisar, semua tafsir dia buka setengah muka suratnya. Ataupun bagus saya baca satu hari setengah juz sekali, tapi apa patah haram pun tak faham. Mana lagi bagus? Para ulama berbeza pendapat dalam menentukan mana lebih utama, apakah membaca tartil meski sedikit ayat dibaca, ataupun membaca cepat hingga mendapat ayat yang banyak. Pendapat mereka terbahagi kepada dua. Ibn Mas'ud dan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma serta lainnya selain keduanya berpendapat bahawa membaca tartil disertai tadabbur. Maksudnya dengan tadabbur, jangan baca slow je. Tapi buat slow sebab nak layan lagu kan. Nak baca maqam suara. Dia macam terbapak suara kan. Ada seorang macam tu. Kerja dia nak menarik orang kata. Menarik lah tu. Sebab dia suka lagu Quran. Tapi wadduha pun tak tahu makna. Contohnya kuliah pun tak tahu makna. Maksudnya tartil dan tadabbur. Maksudnya kalau baca slow dengan tadabbur. Berpendapat bahawa membaca tartil serta tadabbur meski hanya sedikit ayat yang dibaca adalah lebih utama daripada membaca cepat dan mendapatkan ayat yang banyak. Para pendukung pendapat ini berhujah bahawa maksud dari bacaan adalah memahami dan merenungkannya. Itu maksud dari Al-Quran. Serta mengambil fiqah daripadanya, mengambil kefahaman, bukan ambil hukum fiqah. Tak seperti mengambil kefahaman. Fiqh maksudnya kefahaman. Dan mengamalkannya. Kalau ada ayat fiqah, ambil ayat fiqah. Kalau ayat akidah, ambil ayat akidah. Macam itu maksudnya. Sedangkan membaca dan menghafalnya merupakan wasilah dan sarana untuk memahaminya. Betul tak? Orang hafal Quran dia lagi lekat makna dia. Yang satu. Yang lagi kedua lagi, dia dapat lagi feel ayat tu bila dia baca. Cuma mana lagi afdal? Baca tengok Quran ke baca dengan hafazan?
Mana yang afdal? Baca tengok Al-Quran ke baca dengan hafazan? Dapat Quran tengok mushaf. Kita ada satu lagi masalah, terutama saya lah, tak faham bahasa Arab. Jadi macam imam ni semua dia berbahasa Arab, walaupun dia baca cepat, dia tahu maksud dia. Ya, sahih. Kita orang Malaysia ni yang tak belajar bahasa Arab lah, bukan saya ni. Laju ke tak laju ke memang saya tak faham, kecuali saya baca tafsir. Baguslah tu. Maksudnya laju ke tak laju ke sama aja. Kalau laju ke tak laju ke sama, baik laju dapat banyak pahala sikit. Kalau kat situ, okey. Jadi kaedah dia format saya ni. Adakah lebih patut atau lebih baik kalau saya baca, lepas tu dah hujung habis saya baca dengan Tuhan. Tafsir dia. Berbanding dengan saya baca dan baca dan baca dan baca. Yang pertama tu tak syak lagi, yang paling afdal. Baca memang ya ustaz. Kalau saya baca perlahan ke baca laju ke, sama je ustaz pahala saya. Sama saya faham tak faham. Bukan pahala, faham tak faham. Dia saya kata baca laju sikit, dapat pahala banyak sikit. Kan? Dapat khatam. Dapat banyak, dapat Allah SWT kata pada setiap huruf, Nabi SAW sebut pada setiap huruf tu kebaikan, 10 kebaikan kan. Bahkan seperti dalam tafsir Ibn Katsir disebutkan kedudukan kita di akhirat kelak Allah berdasarkan banyak mana kita baca Quran. Juga ada hadis Nabi SAW, Nabi kata Al-Quran syafi'an li ashabi. Bacalah Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, semuanya hari kiamat kelak Quran akan datang beri syafaat ke atas orang yang membacanya. Di atas dasar ini kita kata baca banyak tu bagus, kalau tanpa faham pelan. Namun perlulah diperuntukkan masa untuk kita memahaminya. Itu cerita dia lah. Itu kesimpulannya. Patah balik pada problem kita yang tadi, mana peruntukan masa? Katakanlah kita ada satu masa je. Saya tak hafal Quran ustaz. Saya ada 1 jam saja untuk Quran. Apa nak buat dalam 1 jam tu? Baca banyak ke? Faham? Itu saya kata. Kalau macam Haji mungkin ada masa, maka ketika ni baca dan faham. Baca dan faham tu lebih afdal. Tak syak lagi. Patah balik soalan saya tadi, mana lagi afdal? Baca hafazan ke baca dengan tengok mushaf? Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Adhkar, dia kata kalaulah baca dengan hafazan tu lebih bertadabbur. Ini biasa kita baca dengan hafazan lagi feeling dia lebih. Sebab kita hafal macam lagu, kita tak hafal lirik. Dengan lagu kita hafal lirik, mana lagi menangis dengar? Kan? Yang kita nyanyi menangis lirik Syarifah ini nyanyi. Ataupun yang kita baca lirik bersatu lagu lain lah. Lagu lain. So lagu lain. Silap lagu lah. Lagu lain. Lagu lain lah, jadi lagu lain. Negaraku apa lagi kita baca. Baca kita tak feeling dia kurang. Betul tak? Masya-Allah. Tapi sekiranya hafazan pun dengan bacaan untuk mushaf pun sama level tadabbur dia, maka tengok mushaf lagi bagus. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man sarrahu an yuhibballaha wa rasulah, maka siapa yang nak mencintai Allah dan Rasulnya, suka mencintai Allah dan Rasulnya, maka bacalah Al-Quran daripada mushafnya. Lepas tu Uthman bin Affan, walaupun dia hafal Quran, setiap sembahyang malam dia hafal dia khatam satu Quran. Tapi bila dia tak sembahyang, bila dia baca Quran, dia tengok mushaf. Kan kisah dia kena potong apa, dia kena bunuh tu, maksudnya dia tengah baca dengan mushaf ni, sehingga mushaf tu kena darah apa semua, kena bawa mushaf tu ke Syam, kena orang gunakan mushaf tu untuk orang tengok, lihatlah apa terjadi kepada Uthman bin Affan untuk menimbulkan semangat orang untuk lawan golongan yang membunuh Uthman, golongan yang membunuh Uthman, ya, Khawarij tersebut. Kalau macam itulah. Kalau lebih baik kita baca Quran, satu Quran tu atau yang dah pecah-pecahkan itu? Tak ada masalah. Dua-dua Quran juga. Kalau pecah-pecah ikut juzuk kan, kita ada satu Quran yang pecah-pecah atau baca satu Quran. Tak lafis dulu sama, insya-Allah. Yang penting baca Quran. 5 minit lagi tak sempat, maka kita simpanlah soalan ini untuk dijawab pada kuliah yang akan datang. Mana lagi afdal? Jadi kat sini kita kata dah berhenti sikit pada Ibn Mas'ud tadi. Dia kata seperti sebagian salaf, Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, maka jadikanlah membacanya sebagai amalan. Kita stop situ bi'idznillah ta'ala. Maka kita akan sambung pada kuliah akan datang berkenaan mana lagi afdal. Dan kita akan tengok perbincangan masalah Al-Quran, mana lagi afdal.
Dia baca Quran banyak ke, baca Quran sikit ke, baca Quran tadabbur ke, baca Quran tadabbur ke. Dan juga kita tengok ada adab dengan Al-Quran dan salat di atas kenderaan. Masya Allah, barakallahu fikum. Kita harap insya-Allah kita boleh khatamlah kitab ni sebelum cuti akhir tahun. Cuti minggu terakhir bulan 12. Yes, minggu terakhir bulan ya ke? Minggu terakhir bulan 12 ya, betul. Minggu terakhir masa start 25, 24, 23, 22, 21 last. 21 Ahad tu hari terakhir. Jadi kita harap kita boleh habiskan pada 21, 20, 19, 18 hari bulan. Berapa kali ni? Tak apalah. Sempat ke tak sempat ke dah, tak apalah. Allahu musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.